Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Nadira. Okey, pada hari ini saya akan merungkai, iaitu kan menceritakan kepada anda semua subjek sains yang bertajuk bumi. Okey, musim-musim PKPB ni saya percaya ramai yang beristirahat, okey, di rumah. Okey, jangan lupa stay safe dan jangan lupa ulang kaji. Jadi jom kita tengok video ni. Tajuk sains pada hari ni iaitu tajuk bumi. Saya percaya ramai yang dah cover pun tajuk ni di sekolah, di pusat tuition kan. Tapi cikgu macam rasa ada lagi yang masih confused. Apa itu peredaran bumi, apa itu putaran bumi, sama ke sebenarnya? Dan ada juga yang masih lagi tak tahu macam mana pergerakan bumi tu dia bagi kesan kepada arah bayang-bayang. Okey, pertukaran bentuk bayang-bayang tu sendiri dan juga kejadian-kejadian yang boleh berlaku, gerhana bumi, gerhana bulan, ada kena-mengena ke dengan peredaran dan juga putaran bumi ni. Okey, so kita akan rungkai satu-satu dalam video ni. Okey, jadi stay tune. Tonton video saya sampai habis. Okey, tak lama pun insya-Allah. Okey, sebelum kita mula, cikgu harap semua jangan lupa ya, kita baca doa dulu, doa belajar. Okey, macam biasalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi tu mengomek intro saja. Okey. Jadi yang pertama sekali, okey, yang pertama sekali objektif kita untuk dalam tajuk ni, kita nak tahu apa itu graviti bumi. Okey, apa itu putaran dan juga putaran bumi. Lagi satu, peredaran bumi, berapa tempoh masa yang diambil, dan last sekali objektif kita nak tahu apakah kesan peredaran dan putaran bumi ni yang bagi kepada bumi kita, apa yang berlaku. Ada kejadian sinar malam ke, gerhana bumi ke. Okey, jadi itu yang kita akan belajar. Okey, jadi first saya akan ni dahulu, yang pertama sekali iaitu graviti bumi. Okey, semua orang pernah dengar tak graviti bumi ni sebenarnya apa? Graviti apa sebenarnya graviti bumi? Okey, jadi semua objek di sekeliling kita ni, okey, awak tengok sekeliling awak, buku ke, kerusi ke, meja ke, semua objek di sekeliling kita ni akan ditarik ke arah pusat bumi oleh satu graviti bumi. Okey, jadi semua objek sekeliling bumi ni akan ditarik oleh daya yang dipanggil graviti bumi, iaitu di pusat bumi. Dan disebabkan graviti bumi yang terlalu kuat ini menyebabkan bumi kita berputar pada paksinya sendiri. Okey, tahu kan? Okey, paksinya sendiri. Okey, saya cuba bagi bayangan. Cuba anda bayangkan, ambil sebiji belon, letak lidi kat tengah-tengah, ataupun lekatkan lidi dekat, jangan cucuk pula dia. Okey, lekatkan lidi dekat belon, lepas tu cuba awak putarkan. Cuba putarkan lidi tu, macam mana kita boleh nampak belon tu akan berpusing. Okey, yang kita gambarkan macam itulah lebih kurang bumi kita berputar pada tempat yang sama. Dia akan berpusing tempat yang sama, iaitu pada paksinya. Manakah tadi? Okey, kenal tak siapa itu Albert Einstein? Kenal tak? Anda di rumah kenal tak siapa itu Albert Einstein? Okey, Albert Einstein ni dia membuat kajian di mana dialah yang keluarkan graviti bumi tu, yang mengeluarkan yang bumi ni sebenarnya ada graviti. Okey, di mana bila kita lambung sesuatu objek ke atas, ia akan kembali juga ke bawah. Tak kisahlah sama ada objek tu berat ke ringan, dia akan kembali ke bawah juga. Contohnya, awak ambil sebiji bola dan sehelai daun, cuba baling ke atas dan tengok akhirnya nanti akan turun juga ke bawah. Cuma mungkin bola akan mengambil masa yang sangat laju lah untuk sampai ke tanah, tapi sehelai daun tu mengambil masa yang lambat sedikit. Okey, itu disebabkan jisimnya yang berbeza. Okey, dan graviti ni juga menyebabkan sesuatu objek berada pada kedudukan yang tetap. Okey, contohnya macam cikgu sekarang, cikgu berdiri kat sini, anda di rumah sedang duduk atas sofa kan, kerusi kita duduk, meja makan ada kat situ, televisyen. Okey, semua objek sekeliling kita berada di tempatnya sendiri, ya, tetap berada di tempatnya sendiri, kecuali dia akan berubah kalau kita ambil botol air, kita ubah di tempat A, letak kat tempat B.
Okey, tapi dia akan duduk di tempatnya sendiri. Okey, sebab apa? Sebab ada graviti bumi. Berbeza kalau dekat bulan dia tak ada graviti bumi. Pernah tengok tak video Syekh Muzaffar Syukur tu? Video Syekh Muzaffar di mana dia berada di bulan, ada buat video kan, nak makan semua pun susah kan, terapung-rapung, jadi susah. Okey, itulah sebabnya Allah ni dah ciptakan bumi ni sebaik-baik alam dah untuk kita tinggal di bumi. Sebabnya ada tarikan graviti, itulah kita boleh berjalan, bawa kereta, tidur, mandi semua dengan baiklah, tak adalah kita terapung-terapung. Okey, boleh ya, kita tukar pula ke subtopik seterusnya. Kita dah tahu dah apa itu graviti bumi. Kita belajar kepada putaran dan peredaran bumi. Saya sekalikan dengan arah dan tempoh peredaran dan putaran bumi. Dia di bawah skop yang sama. Okey, kita sekalikan je subtopik ni. Okey, jadi bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur dan mengambil masa selama 24 jam ataupun 1 hari untuk melengkapkan satu putaran lengkap. Okey, jadi bumi berputar mengelilingi matahari mengikut lawan arah jam ataupun kita panggil dari barat ke timur. Okey, mengelilingi matahari dari barat ke timur ataupun mengikut arah lawan jam dalam masa 24 jam ataupun 1 jam untuk melengkapkan satu putaran lengkap. Inilah yang terjadinya. Awak ada tahun 2020, tahun 2021. Okey, sebab apa kita ada tahun-tahun kita berubah? Sebabnya bumi kita ni sentiasa berputar, bergerak, beredar. Okey, jadi tolong make sure awak tahu dia punya ni. Okey, berputar. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada putaran dan peredaran bumi, iaitu arah dan tempoh peredaran dan putaran bumi. Saya sekalikan subtopik 2 ni iaitu sebabnya kita nak bincangkan benda yang sama je. Jadi kita sekalikan subtopik dia. Okey, yang pertama, bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur dan mengambil masa selama 24 jam ataupun 1 hari untuk melengkapkan satu putaran lengkap. Ini yang cikgu cerita tadi, bumi dia ada paksi. Okey, ni bumi ada paksi, ini paksi bumi. Okey, kita anggapkan ini adalah sebagai paksi bumi. Bumi berputar dari barat ke timur mengambil masa selama 24 jam ataupun 1 hari untuk lengkapkan satu putaran lengkap. Jadi dia berputar ni memang sama je ya, barat ke timur ataupun arah lawan jam. Okey, pusing macam tu. Okey, dan seterusnya awak kena make sure kamu tahu key point berputar. Kalau berputar maksudnya dia berputar macam tu. Okey, berputar. Okey, kalau berputar maksudnya ada mengambil masa 24 jam 1 hari. Tapi kalau beredar pula, beredar tak sama Okey, beredar maksudnya bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Apa itu orbit? Inilah orbit. Okey, mengikut orbitnya mengambil masa selama 1 tahun ataupun 365/1/4 hari. Okey, jadi bumi akan berputar mengikut arah lawan jam ataupun dari barat ke timur. Okey, yang inilah yang awak nampak kita ada tahun 2020, tahun 2021. Sebab apa? Sebab bumi kita ni beredar, sentiasa beredar. Okey, jadi saya nak tanya, okey, bumi beredar dan berputar ni mengambil masa yang sama ke tak sama? Ke dia berputar dulu, lepas tu esok baru dia beredar pula? Okey, betul. Bumi berputar dan beredar pada masa yang sama. Okey, sambil-sambil dia berputar, sambil-sambil dia mengelilingi matahari. Benda ni berlaku serentak. Okey, berlaku serentak. Sambil bumi berputar, dia juga mengelilingi matahari. Okey. Okey, jadi cuma awak kena ambil tahulah kalau beredar, maksudnya dia beredar mengambil masa selama berapa tahun? Ini kena ambil tahu. Okey, 1 tahun ataupun 365/1/4 hari. Kalau berputar pula, dia berputar barat ke timur selama 24 jam. Itulah awak ada hari bulan tu kan. Hari ni hari Isnin, esok hari Selasa. Sebabnya bumi kita sentiasa berputar. Okey, tadi kan kita dah belajar macam mana bumi berputar dan beredar. Sekarang ni kita nak tahu pula apa kesan putaran bumi kepada pada alam lah, pada bumi. Okey, jadi kita nak belajar apakah kesan putaran bumi pada paksinya. Okey, jadi kita dah belajar tadi bumi berputar pada paksinya iaitu daripada barat ke
timur, dia berpusing daripada barat ke timur. Jadi bila dah bumi ni dah berputar dari barat ke timur, apa yang akan berlaku? Yang pertama, kedudukan matahari akan kelihatan berubah. Okey, sebabnya bumi tadi berputar barat ke timur, jadi kita akan kelihatan seperti matahari ni sebenarnya terbit daripada sebelah timur. Okey, bumi terbit, matahari terbit daripada sebelah timur. Dia terbalik tau, jangan confuse. Banyak yang confuse. Bumi berputar dari barat ke timur, manakala matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Okey, jadi disebabkan tadi matahari dah terbit sebelah timur. Okey, ini timur saya lupa nak lukis dia punya ni. Okey, sini timur, dia terbit sebelah timur. Jadi matahari terbit dalam pukul berapa? Kita anggarkan dalam pukul 7.30 pagi dia terbit. Okey, dia terbit sebelah timur dan pada pukul 12.30 hari dia akan betul-betul tegak di atas bukit ni. Okey, 12.30 hari akan betul-betul tegak. Dan dalam pukul 2, pukul 4 dia mula nak terbenam, nak mula jatuh ke belah barat. Okey, jadi pukul 2, pukul 4, pukul 6, pukul 7 dah terbenam matahari. Jadi disebabkan putaran bumi itulah kita nampak yang matahari ni kelihatan berubah. Okey. Next, disebabkan putaran bumi ni juga kejadian siang dan malam. Ini yang kita rasakan hari-harian. Ini yang kita dapat rasakan. Okey, yang kita dapat lihat iaitu kejadian siang dan malam. Macam mana kejadian siang dan malam? Bila bumi berputar, sewaktu dia berputar, bahagian yang bertentangan dengan matahari. Contoh sekarang ni bahagian P bertentangan dengan matahari mengalami waktu siang. Betul, pandai. Okey, yang bertentangan dengan matahari akan mengalami waktu siang, manakala yang membelakangi matahari iaitu Q akan mengalami waktu malam. Okey, pada keesokan harinya bila berputar lagi, bila Q ada sebelah sana, P sebelah sini, terbaliklah pula. Sini malam, sini siang, sini jadi malam. Okey, jadi faham Okey, seterusnya iaitu perubahan panjang dan juga arah bayang-bayang. Okey, ini sama juga macam tadi. Kan sebab kita dah belajar matahari dia terbit di sebelah timur, kan dia bergerak-gerak, matahari bergerak dan terbenam. Bila dia bergerak ni, apa yang berlaku juga bagi kesan. Jika matahari ni berubah arah ni, kesan dia adalah perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, bayang-bayang pun akan berubah. Okey. Matahari terbit dari timur terbenam ke barat, manakala bayang-bayang ni dia akan berubah daripada barat ke timur. Okey, jom kita tengok. Okey, kita anggarkan ni matahari matahari tengah terbit waktu pagi. Jadi bila matahari ada kat sini, ini adalah sebatang kayu. Okey, kita bayangkan ada sebatang kayu kita letak di tengah-tengah padang. Lepas tu matahari tengah naik. Okey, kita anggarkan pukul 7 pagi. Okey, 7 pagi matahari dah mula naik. Okey, bila matahari berada di sebelah timur, kan dia terbit sebelah timur, ingat tak? Okey, bila matahari berada di sebelah timur, bayang-bayang kita akan berada bertentangan. Betul tak? Cuba awak berdiri dekat matahari, bayang-bayang awak dekat mana? Mesti arah bertentangan. Okey, jadi bila ada batang kayu kat sini, matahari sebelah timur, kita punya bayang-bayang di sebelah barat. Okey, nampak tak ni? Okey, jadi bayang-bayang pada waktu pagi ni, waktu pukul 7 ni, bayang-bayang kelihatan sangat panjang. Sangat panjang, nampak ni? Dia terang dah sangat panjang. Okey. Lepas tu matahari naik lagi pukul 9. Nampak tak? Pukul 9 bayang-bayang dia pendek sikit. Dia mai pukul 11 lagi pendek. Dan bila pukul 12, tolong ingat kalau pukul 12 tengah hari matahari betul-betul terpacak di atas, bayang-bayang akan kelihatan sangat pendek. Okey. Tapi sekejap je. Okey, dah pukul 2, bila matahari dah mula terbenam, pergi sebelah mana dah ni? Ni kan timur. Okey, ini dia punya center dia. Kan, sini dah timur, dia dah lepas pukul 12 ni sebelah mana ni? Sebelah barat, betul. Okey, ini sebelah barat. Maksudnya matahari dah mula dah terbenam, nak balik rumah dah. Okey, matahari mula terbenam pada pukul 2. Nampak tak ni? Okey, ni pukul 2, batang kayu. Dia, bayang-bayang kita nampak pendek sikit. Dia akan vice versa daripada yang tadi Okey, dia akan pendek sikit. Lepas tu pukul 4 dia panjang sikit. Pukul 6 dia semakin panjang. Jadi boleh nampak perubahan bentuk bayang-bayang dan arah dia dekat sini. Okey.
Okey, jadi untuk kesan putaran bumi dan paksinya, ini je yang penting. Yang akan soalan selalu tanya ini. 1, 2, 3. Tolong masuk dalam kepala. Tolong ingat yang ni. 1, 2, 3 ni soalan selalu naik. Okey. Dan yang lain juga, ada juga yang kesan lain, iaitu, ini sikit je. Okey, kesan lain disebabkan oleh putaran dan juga peredaran bumi mengelilingi matahari. Yang pertama, fenomena air pasang surut. Tahu tak apa itu air pasang surut? Biasanya air pasang surut ni dia jadi dekat pantai, kawasan pantai, muara sungai, di mana disebabkan oleh graviti bulan dan juga peredaran putaran bumi tadi, itulah yang menyebabkan air dekat laut tu mula-mula kita nampak macam air dia banyak dekat dengan tebing. Lepas tu bila tengah hari sikit ke waktu lain sikit, dia dah cetek sikit. Nah, itu kita panggil air pasang surut. Cikgu pernah pergi dekat Port Dickson. Waktu tu air tengah surut. Okey, jadi ramai lah orang pergi turun nak pergi cari siput dekat kat pasir-pasir tu kan, dalam pasir tu. Lepas tu dah sampai dalam sejam 2 jam lepas tu dah nampak dah air mula nak naik. Jadi semua ramai-ramai kena naik atas lah, kerana nanti takut tenggelam pula. Okey. Jadi selalunya kebiasaannya fenomena pasang surut ni akan berlaku 2 kali dalam sehari. Ikutlah 2 kali pasang, 2 kali surut. Okey. Jadi yang seterusnya iaitu kejadian 4 musim. Okey, kejadian 4 musim ni iaitu musim panas, musim luruh, musim bunga, musim sejuk. Kat Malaysia ada tak 4 musim ni? Tak ada. Sebab apa kita tak ada? Sebab kita berada pada garisan khatulistiwa. Okey. Jadi negara luar je yang ada 4 musim. 4 musim ni sebab ni lah kan bumi beredar. Bila bumi beredar, dia bergerak. Mungkin dia beredar dekat sini musim panas, beredar lagi musim sejuk, lepas tu musim luruh, lepas tu musim bunga. Okey, faham? Dan last sekali iaitu fenomena gerhana. Okey, ini pun disebabkan peredaran bumi. Okey, di mana waktu bumi duk tengah bergerak, berputar tu, kemungkinan dia macam ada clash. Bukan nak kata macam ada yang berubah sikit, iaitu bumi berada di tengah-tengah bulan dan juga matahari. Okey, bila bumi ada kat tengah di antara bulan dan matahari, kita panggil sebagai fenomena bulan. Manakala untuk gerhana bumi pula, kita panggil untuk gerhana bumi, bulan berada di tengah-tengah di antara bumi dan juga matahari. Okey, itu sahaja untuk kesan ni. Okey, itu sahaja. Okey. Jadi dah tamatlah sudah cikgu punya tajuk pada hari ni, iaitu bertajuk bumi. Simple. Okey. Simple je yang cikgu cerita ni, semua key point yang penting. Okey. Okey, jadi apa yang kita dah belajar tadi? Yang pertama kita belajar iaitu apa maksud graviti bumi. Betul, kita belajar apa maksud graviti bumi, macam mana bumi berputar dan juga bumi tu beredar. Satu lagi kita dah belajar kesan bila dia berputar, beredar, semua kita nak tahu kesan dia pula. Itulah yang jadinya siang dan malam, kejadian bayang-bayang kita berubah. Kita nampak mula-mula bayang-bayang macam tinggi, lepas tu bayang-bayang mula jadi pendek. Okey, cikgu nak ingatkan semula, di mana kalau ada soalan macam ni, jangan lupa kalau dia tanya, biasanya soalan akan tanya macam ni. Okey, dan dia akan buat lambang peta kat sini. Jadi awak kena fahamlah sini di sebelah mana ni? Timur ke barat. Jadi kalau nak conteng sikit, awak conteng je kat kertas. Okey, sebelah sini maksudnya matahari dia berada di sebelah timur. Okey, dan dia soalan suruh kamu anggarkan pukul berapa waktu ni. Okey, jadi kamu anggarkan waktu ni pada pukul berapa? Mungkin pukul 9 pagi. Betul tak? Boleh tak kalau cikgu anggarkan ni pukul 2 petang? Tak boleh, sebab 2 petang mesti matahari berada di sebelah barat. Okey, kalau pukul 12 tengah hari pun tak boleh, sebab matahari berada di tengah-tengah. Okey. Jadi kalau matahari berada di timur, disuruh pula lukis bayang-bayang yang terhasil, kamu kena lukis lah. Bayang-bayang pukul 9 pagi apa? Dia panjang. Okey, jadi kena lukis bayang-bayang di sebelah sini. Okey, tengoklah bentuk apa objek tu. Okey. Kalau bentuk, okey, jadi okey, kita anggarkan bayang-bayang di sebelah, betul, di sebelah barat, sebab matahari berada di timur. Jadi kamu kena ambil tahu dia punya timeline dia daripada pukul 7 pagi sampai pukul 11.59 pagi. Waktu ni matahari berada di sebelah
timur. Selepas pukul 12, pukul 1 sampai pukul 7 petang, ini dah berada di sebelah barat matahari. Jadi bila kamu dah tahu kat mana matahari tu duduk, kemungkinan dia pukul berapa, itu dah senang. Kamu dah boleh jawab dengan mudah soalan untuk tajuk bumi ni. Okey, lepas tu kejadian siang dan malam. Okey, itu yang kebiasaannya selalu ditanya. Dan jangan lupa putaran dan peredaran bumi itu benda yang berbeza. Okey. Okey, jadi sekian saja hujah daripada cikgu untuk tajuk bumi, dan kita akan bertemu lagi daripada next video bertajuk lain pula. Okey, jadi nantikan ya. Okey, jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube eTution, dan juga jangan lupa layari eTution dan tekan like. Okey, boleh join juga Instagram Pusat Tuition Malaya ataupun Telegram. Okey, kat situ banyak video percuma yang kamu boleh tengok. Okey. Okey, semua stay safe di rumah. Bye. Assalamualaikum.